Okey, tadi cikgu dah terangkan yang berkenaan dengan perentas yang sama panjang menghasilkan lengkuk yang sama panjang. Okey, perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, cikgu nak tunjukkan macam mana cikgu nak buktikan Yang ni yang dikatakan lengkuk dia sama panjang kalau perentasnya sama panjang. Baik, kita tengok pada pergerakan yang ni. Okey, yang ni okey. Okey, sekarang ni satu bulatan. Okey, kamu perhatikan sini ada dua perentas. Yang pertama perentas CD, yang kedua perentas AB. Okey, ada dua perentas di sini. Kamu perhatikan yang warna merah ini. Warna merah ini adalah lengkuk bagi perentas CD. Yang sini pula adalah lengkuk bagi perentas AB. Baik, cuba kalau cikgu gerakkan, katakan panjang CD ni, cikgu letakkan dia. Okey, sekejap kena tekan ni. Oh, ni jarak. Baik, kalau cikgu letak gerakkan dia. Okey, katakan kat sini. Okey, katakan CD ni, jarak CD cikgu letak kat sini 5.9 cm. Okey, jarak AB ni juga cikgu setkan dia sebagai 5.9 cm. Tengok pada sini yang cikgu gerakkan ni, panjang AB 5.9. 5.6, 86, 93, 88, 94. Mana nak dapat 5.91, kita buat sini 5.91 lah. Mana nak gerakkan ni? Okey, tengok Sekarang ni jarak CD cikgu setkan 5.91 cm. Okey, jarak AB pun 5.91 cm. Okey. Tengok pada lengkuk CD ini, warna merah ini, jarak dia mesti sama dengan panjang CD ni, lengkuk CD sama dengan panjang lengkuk AB yang warna merah ni. Dan juga jarak dia yang berserenjang ni daripada perentas ke pusat bulatan, nilai dia pun sama. OQ 2.9 cm, sini pun 2.9 cm. Okey, syarat dia jarak perentas yang sama akan menghasilkan jarak berserenjang dari pusat ke perentas, nilai dia pun mesti sama. Katakan kalau cikgu gerakkan sini, panjang dia sebanyak 7.05. Sini pun kita gerakkan 7.05 juga. Tengok, nampak perubahan pada jarak antara O ke Q tu, dia akan berubah. Okay, kita tengok. Kita letakkan 7.05 juga kat sini. Nampak? Bila 7.05, 7.05, jarak perentas ini, panjang perentas yang sama 7.05. Okey, jarak garis senjangnya pun juga sama, iaitu 2.2 cm. Itu yang dikatakan tadi ni, cikgu terangkan yang ni. Yang ni cikgu terangkan tadi ni. Jadi kamu kena ingat, untuk perentas yang sama panjang, lengkuk dia mesti sama panjang. Okey, perentas yang sama panjang juga, jarak dia daripada pusat bulatan ke perentas pun sama. Okey, itu ciri 5 sifat bagi perentas yang kamu perlu ingat. Sorry, batuk lah cikgu. Okey, ni sifat simetri perentas. Satu tadi diameter, yang kedua jari yang berserenjang, yang ketiga pembagi dua sama serenjang, yang ini sudut 90 darjah, yang ini lengkuk dan juga panjang antara perentas ke pusat bulatan. Yang ini 5 perkara ni kamu kena ingat tentang sifat simetri perentas. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan contoh. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, ini contoh soalan daripada buku teks cikgu ambil. Okey, ini contoh soalan. Kita dah tahu sifat simetri perentas. Kita nak jawab soalan macam mana kalau dia bagi soalan berkaitan dengan sifat simetri perentas. Okey, contoh yang pertama, contoh 2 lah dalam buku teks, contoh 2 Dia bagi satu bulatan. Okey, ni pusat bulatan O. Kemudian kita ada titik A, P, N, B, Q, M ni berada di lilitan bulatan. Okey, nampak garis warna biru. Dia kata rajah dimenunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN. Okey, dia dah cakap MN ini adalah perentas. Garis M
ke N ini adalah perentas. Yang warna merah ini adalah perentas. Okey. Namakan paksi simetri bagi rajah ini. Okey, soalan yang pertama. Paksi simetri. Mana garis yang menunjukkan paksi simetri bagi bulatan? Okey. Cikgu dah terangkan tadi dalam slide tadi. AB ini adalah diameter. Ataupun kalau kita lipat 2 bagi bulatan ini, kita akan menghasilkan paksi simetrinya AB. Jadi kat sini, paksi simetrinya adalah garis AOB dan yang satu apa? POQ. POQ kalau kita lipat bulatan ke atas pula, kita akan dapat paksi simetri dia. Kalau kita buka bulatan tu, kita akan dapat garis putus-putus lah kat sini kan. Okey. Dan POQ ini adalah paksi simetri. Paksi simetri maksudnya diameter bagi bulatan itu. Okey, diameter. Kita dah belajar diameter. AOB diameter, POQ pun diameter. Itu jelas jawapan dia. Soalan B. Diberi OK 3 cm. OK. Okey, yang sini OK 3 cm. Kita lukiskan kat sini. 3 cm. OK 3 cm. Okey. Kemudian dan NK ke bawah. NK ini adalah 4 cm. Hitung panjang ON. Dia suruh cari panjang ON. Okey, macam mana nak cari panjang ON? Kamu dah belajar waktu tingkatan 1 berkenaan dengan teorem Pythagoras. Ingat lagi tajuk teorem Pythagoras bab 13. Cikgu nak kamu tengok semula bab 13 tingkatan 1 tajuk teorem Pythagoras. Okey, kalau teorem Pythagoras dia bagikan satu bentuk segitiga bersudut tegak. Okey. Depan ini adalah hipotenus. Okey. Ini bersebelahan dengan sudut. Okey. Jadi katakan sini cikgu letak A, B. Okey. Nak cari nilai ni ingat tak? A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita akan dapat H kuasa 2. Panjang bagi sini. Hipotenus dia. Ingat lagi tak? Cikgu nak kamu ingat semula balik sebab yang ni masih tingkatan 1. Okey, nanti buka balik macam mana nak cari hipotenus. Tapi kita akan gunakan kaedah teorem Pythagoras ini untuk cari jawapan bagi ON. Jadi nak hitung panjang ON. ON ini adalah hipotenus. Apa itu hipotenus? Bagi satu segitiga bersudut tegak. Okey, berdepan dengan sudut bersudut tegak ini adalah hipotenusnya. ON ini adalah hipotenusnya. Okey, formula dia ON kuasa 2 sama dengan OK kuasa 2 tambah KN kuasa 2. Ataupun NK kuasa 2. Jadi, ON kuasa 2, kita nak cari ON ni kan. Nilai ON, apa perlu kita buat? Punca kuasa 2 kan. Okey, OK kuasa 2. OK tadi 3 cm. Jadi, kita letakkan 3 kuasa 2 tambah KN pula berapa? 4. 4 kuasa 2. Okey. Kemudian nak cari panjang ON sama dengan ini tingkatan 1 dah belajar. Kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 darab 3. 9. 4 kuasa 2. 4 darab 4. 16. 16 tambah 9. Kita akan dapat 25. Punca kuasa 2, 25. Yang ini tingkatan 1 dah belajar dalam bab 2. Ni tengok pula tingkatan 1 bab 2. Pun dah belajar tentang kuasa 2. Bab 3 kuasa 2, kuasa 3. Punca kuasa 2, punca kuasa 3. Ni kena ingat semula. Okey, ni kamu dah belajar masa tingkatan 1. Punca kuasa 2, 25. Kalau tak tahu, gunakan kalkulator saja. Okey, kita akan dapat 5. Kenapa 5? 5 darab 5, 25. Jadi, panjang ON adalah 5 cm. Gitu. Okey, kita gunakan konsep teorem Pythagoras. Sebab ini segitiga. Kenapa cikgu cakap sini 90 darjah? Tadi cikgu dah terangkan kan. Untuk garis berserenjang dengan perentas, jari ini berserenjang dengan perentas. Sudut dia sini berapa? 90 darjah. Bila 90 darjah tu sebab kita guna teorem Pythagoras.
konsep teorem Pythagoras adalah segitiga bersudut tegak, iaitu sudutnya 90 darjah. Ni, depan ni, hipotenus. Okey. Untuk soalan bulatan ni, untuk pelajaran bulatan ni memang kita kena gunakan teorem Pythagoras. Soalan dia memang famous. Okey, kita kena gunakan teorem Pythagoras. Okey, soalan C. Namakan sudut yang sama saiz dengan sudut ONK. Mana sudut ONK? ONK. Sini. Mana nilai sudut yang sama dengan ONK? Okey, kalau sudut sini, panjang sini dah sama dengan panjang sini, maksud dia sudut sini samalah dengan ONK. Jadi, apa sudut yang sama dengan ONK? Sudut yang sama dengan ONK adalah sudut OMK. OMK. Gitu. Dah selesai. Okey? Boleh? Okey. Nanti dalam buku nota kena salin semua soalan ni, contoh dan juga cara penyelesaian dia supaya awak boleh buat ulang kaji. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan nombor yang kedua. Baik, soalan yang kedua. Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN yang berserenjang dengan jejari OP. Okey, sekarang perentasnya dia kata MN. Nampak ni perentas. Ini perentas MN. Dia berserenjang dengan OP ni. OP berserenjang. Kalau berserenjang, dia mesti sudut 90 darjah. Di sini 90 darjah. Okey. Kemudian soalan dia, adakah panjang MS? MS ini, ni dia tanya MS yang sini MS ni sama dengan panjang SN. Tengok. Tadi kita dah belajar sifat perentas, sifat simetri perentas. Okey, cikgu dah terangkan bagi perentas yang ada serenjang di tengah-tengah sini, nilai MS sama dengan nilai SN. Sebab tu dia kata kat sini, ya, MS sama dengan SN. Jejari OP yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas. Ya, jawapan dia ya, sama panjang. Okey, sebab dia membahagi dua perentas ini. Baik, B. Jika jejari bulatan ialah 10 cm. Okey, dia dah bagi nilai. Jejari ini O ke M adalah 10 cm dan OS 8 cm. Hitung panjang perentas MN. MN. Mana MN? Sini MN. Tapi nak cari MN, kita tahu nilai MS sama dengan SN. Jadi, untuk cari MN, kita kena cari 2 kali bagi MS. Sebab tu soalan jawapan ni dia bagi suruh cari nilai MS dulu. Okey. Sekarang, cikgu keluarkan lukisan yang atas tadi tu. Yang ni, sini 10, sini 8. Okey, MS yang bawah ni. Kita cari MS dulu. Okey, sebab tu letak MS sama dengan, okey, formula dia sebenarnya okey, formula dia sebenarnya ni. MS kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak. Kenapa tolak? Sebab ini lebih panjang Depan ni adalah, sini adalah hipotenus. Sini hipotenus. Okey, yang ni 10 ni hipotenus. Jadi 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2 punca kuasa 2 kan. Oh, sorry. Sedap ni. Sepatutnya tak ada punca kuasa 2. Okey, dia sebenarnya MS kuasa 2, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Jadi, disebabkan MS kuasa 2, kuasa 2 ni tukar ke kanan jadi punca kuasa 2. MS saja, kuasa 2 bawa kanan jadi punca kuasa 2. Itu yang kita akan dapat MS sama dengan 6. Okey, macam tadilah pengiraan. Bila dapat 6, kenapa dapat 12? Sebab nak cari MN, okey, MN dia kena 2 kali MS. Tu yang dapat 12 cm. Okey. 6 darab 2
Tu yang dapat 12 cm. Yang ni pun kita guna